Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dengan saya Ustaz Rosli Mokhtar daripada Tadabbur Wahyu, dan insya-Allah pada hari ini kita tadabbur Wahyu Faham Al-Baqarah ke-29 insya-Allah, di mana pada hari ini kita menyambung lagi perbincangan semalam, di mana pada pelajaran semalam kita telah pun berhenti pada baris yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan seperti nyamuk dan fama fawqaha, dan apa yang di atasnya, iaitu yang lebih kecil ataupun yang lebih besar daripadanya ataupun yang berada pada nyamuk itu sendiri. Semalam kita dah terangkan. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, ini semua sudah kita ketahui ya makna dia. Fa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, maka mereka mengetahui. Allazina banyak kali dah jumpa, orang-orang yang amanu, dah bahasa Melayu dah, beriman. Faya'lamuna, maka mereka mengetahui. Ni buang waw dengan nun, buang fa, tinggal ya'lamu. Buang pula ya, kerana ya ni hanya bermaksud dia saja. Maknanya root dia ialah ilmu. Bahasa Melayu ilmu. Jadi bila faya'lamun, kita tak perasan, tak jadi masalah. In faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Annahul haqqu mir rabbihim. Sesungguhnya dia al-haq, kebenaran. Al-haq dah jadi bahasa Melayu jugalah. Kita hak-hak, kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Oh, mana pula ni hari ni tak buat, jadi hilang pula. Al-haqqu mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Rabbihim, kita dalam apa ni pun kita Rabbihim, kita Rabb maknanya Tuhan, Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, him, mereka. Wa ammal ladzina kafaru, dan wa amma, dan ada pun ni amma ni, ni. Jadi sini fa amma, maka, di sini dan. Amma ada pun, maka ada pun, di sini dan ada pun. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Dah bahasa Melayu semua dah ni. Kafaru, orang kafir. Wow, ni ramai. Kafaru, kafaru, kafir. Kalau kafir, dia kata nama. Tapi kalau kafaru, dia kata perbuatan. Itu beza dia sikit. Tapi bahasa Melayu, kita terjemah sama saja. Faya'lamuna. Ada pula faya'lamun. Ni saya tersalah ni, letak warna kuning. Padahal sepatutnya warna biru ni. Faya'lamun. Sebab apa? Oh, sini fayaquluna. Okey, sorry. Fayaquluna. Fayaqulun ni juga adalah banyak kita jumpa, tapi saya sengaja jadi warna kuning sebab fayaqulun, sebab ni waw dengan nun tambahan, fa ni maka. Ni sini maka. Ni maka, banyak maka, fa. Fa biji, maka, waw dan. Kan? Kita dah jumpa banyak kali waw, ni waw dan. Ada lagi tak? Ni yang kecil-kecil ni senang nak ingat. Waw ni lagi dan.
Fa, maka, waw, dan. Inna, sesungguhnya. Kalau ingat benda-benda gini pun, dah banyak dah ingat ni. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamun. Ni wa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fa yaqulun, maka mereka berkata. Sebenarnya kita dah jumpa banyak kali. Sebab apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Taala. Qala, berkata dalam bentuk past tense. Yaqulu, kalau kita buang ni, fa ni, maka ni kita buang. Kita buang waw dengan nun, menunjukkan ramai. Tinggal yaqulu. Yaqulu, berkata juga. Tapi dia adalah present tense. Sedang berlaku. Ataupun akan berlaku. Jadi fayaqulun, mereka akan berkata. Yaqulun, ramai mereka tu. Fayaqulun, maza, apakah? Ni maza, apa dia? Kita terjemah apakah pun boleh juga. Maza, apakah? Aradallahu bihadza masalah. Aradallah. Apakah Allah mahu? Ni arada mahu. Dia dah Melayu dah sebenarnya. Kurang perasan je. Apa dia? Kita belajar sifat 20. Iradah. Allah ni ada iradah. Iradah apa dia? Kehendak Allah. Kehendak. Tapi kalau orang kurang belajar agama, dia kurang dengar lah iradah ni. Tapi orang Melayu zaman dulu biasa sebut iradat. Iradat ni, ni lah bendanya. Arada. Arada maknanya mahu. Arada Allah. Apakah Allah mahu? Sebab apa? Orang kafir, dia nak kata gini. Dia nak kata, bila Allah beri perumpamaan seperti nyamuk ni, orang yang beriman, dia tahu benda ni benar. Maknanya orang beriman boleh faham. Bila dia kata inilah kebenaran dari Tuhan kamu, dia nak kata orang beriman faham. Dia tak kata direct, tapi kita boleh faham lah. Sebab apa? Sebab orang beriman dia berkata inilah kebenaran dari Tuhan mereka. Maknanya dia faham lah. Wa ammal ladzina kafaru, adapun orang yang kafir, fayaqulun, lalu mereka berkata, maza aradallahu bihadza masalah. Apakah yang Allah mahu dengan perumpamaan ini? Dia terbalik. Ini perumpamaan. Bi tu dengan ini perumpamaan. Dengan perumpamaan inilah dalam bahasa Melayu. Kalau orang tu, kita bagi satu contoh, lepas tu dia kata, apa sebenarnya kau nak dari perumpamaan ini? Maknanya apa? Maknanya dia tak faham lah. Jadi Tuhan nak kata, Allah beri perumpamaan, orang beriman dapat faham, orang yang kafir dia tak faham. Itu sebenarnya. Tapi teknik dia beri, teknik dia kata tu, dia tak katalah direct macam tu. Ini seninya Quran. Kita kena faham. Daripada perbualan tu kita faham. Bukan semestinya dia kata apakah yang dikehendaki. Kalau tak kata, tak kafir. Bukan. Maknanya dia nak kata sebab orang yang kata macam ni menunjukkan dia tak faham. Kalau orang tu, kita terang sesuatu, inilah dia kebenaran. Maknanya dia faham lah. Itu maksud dia. Okey, kemudian orang yang kufur, mereka berkata, apakah Allah mahu dengan ini perumpamaan? Masalah ni perumpamaan ni, masalah lagi. Ni masalah. Dalam ayat yang sebelum ni, masalah lah. Bahasa Melayu, misalan. Bahasa Arab, masalan. Lebih kurang. Haza ni ini. Bihada. Okey. Yudillu. Ni pun dah jumpa dah dalam Fatihah. Waladdallin. Sama. Yudillu. Tapi perkataan tu nampak lain sangat kan. Waladdallin, dan bukan orang-orang yang sesat. Yudillu, dia menyesatkan. Dia ni kembali kepada Allah SWT. Allah menyesatkan bihi, dengannya. Dengan apa? Dengan masalah ni, Allah menyesatkan kathira, ramai orang. Jadi Allah menyesatkan tapi dengan cara
dia beri sesuatu, orang kafir dia tak faham. Jadi Allah menyesatkan dengannya ramai orang. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah memberi petunjuk. Yahdi ini hidayah. Yahdi, hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Samalah. Wa yahdi bihi, ni bihi dengannya. Dengannya katsiran. Katsir maknanya banyak, ramai, banyak. Kalau benda banyak, kalau orang ramai. Katsiran, katsir. Wama, dan tidaklah. Okey. Dan waw ni dan lah. Dan ma ni ma, dan apa sini kan, fama fauqaha, maka apa. Sini bukan, sini maknanya tidak. Wama yudillu, dan tidaklah yudillu, dia menyesatkan. Yudillu, menyesatkan. Dan tidaklah dia menyesatkan bihi, dengannya, dengan perumpamaan tadi tu, dengan dia bagi perumpamaan yang orang kafir tak boleh faham tu. Dan Tuhan kata dia menyesatkan. Mesti kita rasa pelik. Allah menyesatkan. Kalau Allah sesatkan, apa Allah tak bagi hidayah kat orang tu? Bahasa Quran ni. Quran pun terangkan. Sebab apa dia sesatkan? Kita tak boleh marah kat Tuhan kalau orang tu sesat. Orang tu kena marah kat dia sendiri. Sebab apa? Wa ma yudillu bihi, dan tidaklah Allah menyesatkan dengannya illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang jahat. Maknanya apa? Fasik ni orang Melayu pun panggil fasik juga. Cuma fasiqin, ya dengan nun seperti biasa menunjukkan ramai. Buang ya dengan nun, tinggal fasik, orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik ni apa? Orang-orang yang jahat. Dan jahat tu ada sifat dia. Yang jahat, yang sesat ni ada sifat dia. Dalam ayat ke-27 Allah akan terangkan. Jadi tak boleh marah kat Tuhan lah. Apa orang tu sesat. Sebaliknya dia kena marah kepada diri dia sendiri. Sebab orang yang sesat itu, dia bukan Tuhan sesatkan saja-saja. Dia sesat kerana dia sendiri tu ada sifat yang buruk, yang layak untuk dia jadi sesat. Apakah sifat itu? Kita kena tengok dalam ayat ke-27. Dan insya-Allah setakat tu sajalah untuk hari ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak perkongsian untuk terjemahan yang lebih panjang dalam ayat ni. Ini terjemahan keseluruhan dia. Dan seperti biasa, sedikit promosi lah untuk siri Tadabbur Wahyu. Alhamdulillah ramai yang membuat promosi. Dan Alhamdulillah ada juga, walaupun tak ramai tak apa, yang menyumbang untuk pembangunan siri Tadabbur Wahyu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan dan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan pelajaran kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.